Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar para jemaah di Masjid Kasim? Kita bertemu lagi di dalam Hayya Bina Nu'min Sa'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan izinnya kita telah pun masuk di dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekejap saja para jemaah, pejam celik kita berada di pusingan terakhir di dalam bulan Ramadan, yang seringkali kita sebutkan sebagai 10 malam terakhir, malam 7 likur, malam adanya Lailatul Qadar. Marilah sama-sama para jemaah kita gandakan, inilah peluang terakhir kita untuk menggandakan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Kerana kita tidak pasti adakah Ramadan akan datang, kita sempat bersua lagi ataupun tidak. Dan malam kemuncaknya ialah pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Para jemaah sekalian, saya ingin kongsikan beberapa hadis yang menceritakan tentang doa seorang hamba. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW berkata ketika menghadapi kesusahan. Apa Nabi katakan? Nabi akan katakan ialah La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah Rabbul arshil azim, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul arshil karim. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha agung dan maha penyabar. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan arasy yang agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan langit dan bumi serta arasy yang mulia. Para jemaah sekalian, apabila kita melihat kembali doa ni, dia merupakan doa penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sedikit pun doa berkenaan tentang ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah lindungilah aku, tak ada. Kan seluruh ayat-ayat ini tadi Nabi SAW sebutkan apa? Allah SWT merupakan pemilik tunggal ke atas kekuasaan kita. Kan sebab itu dimulakan dengan La ilaha illallah al-azimul halim. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang agung dan maha penyabar. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan arasy yang agung. La ilaha illallah Rabbus sama wa Rabbul arshil karim. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan langit dan bumi serta arasy yang mulia. Ya Allah, kami menadah tangan menghadapi kesukaran, kesusahan. Baru masuk dekat situ. Maka pada awal pujian yang tidak ada bandingnya diberikan, hanya yang layak dipuji, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana adab apa Nabi SAW apabila membaca doa. Maka kita tengok lagi apabila yang lain, daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, doa orang yang ditimpa bala adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Maksudnya apa? Ya Allah, aku mengharapkan rahmat engkau
janganlah engkau membiarkan aku menentukan diriku sendiri walau sekelip mata. Perelokkanlah keadaanku seluruhnya. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenapa doa tersebut diletakkan, jangan engkau biarkan aku menentukan diriku sendiri walau sekelip mata. Apabila manusia itu menghadapi satu musibah, satu bencana, kadang-kala mereka gagal mengawal emosi, dan emosi tersebut menjadi pertimbangan untuk melakukan satu tindakan, yang akhirnya tindakan tersebut membawa kepada kecelakaan ataupun kemudaratan. Sebab tu tadi disebutkan tentang janganlah engkau biarkan aku menentukan diriku sendiri walau sekelip mata. Manusia ini, dia kalau fikirkan diri dia akan lebih keuntungan kepada diri dia. Dia tidak fikir tentang apa kesan dan sebagainya. Contoh, apabila seseorang itu berdendam, kan, bila dia berdendam, maka dia ni, kan, istilah satu orang ni dikhianati. Apabila dia dikhianati, apakah cara terbaik untuk dia istilahnya lawan balik? Ialah dengan cara dia mengkhianati semula. Betul tak? Kan? Oh, orang khianat aku, maka aku pun akan khianat balik orang tu. Itu pertimbangan manusia. Maka di antara doa ni diajarkanlah, jangan engkau biarkan aku membuat keputusan sendiri. Kerana keputusan manusia seringkali berdasarkan kepada emosi. Sebab tu seringkali disebutkan apabila kita ni ditimpakan musibah, pertama kita mestilah dalam keadaan sabar. Kenapa sabar? Kan? Kerana kita buang sistem emosi. Sikap emosi, sikap berprasangka tu buang dulu. Kemudian melihat kembali, apakah punca perkara ini terjadi? Kan? Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, ada di antara kita yang dipotong gaji kerana wabak COVID-19. Maka ada di antara kita ni tidak dapat, dia gagal untuk berfikir. Mudah saja, kita letak sekarang ni tengah bulan Ramadan, kan, nak beli makan, adalah satu kedai tu ditutup lama atas berapa sebab, tiba-tiba buka balik. Bila buka balik, orang menderu, kan, 1 jam queue hanya nak beli makanan berbuka. Hilang pertimbangan, selesai masalah, habis. Dia tak selesai masalah, dia tambah masalah. Hilang pertimbangan, manusia akan bergaduh, manusia akan bertumbuk hanya untuk dapatkan makanan itu. Sedangkan makanan tu boleh dapat pada esoknya lagi. Sama jugalah, saya pernah berikan contoh, ambil bubur dulu, waktu dekat masjid kan dapat bubur percuma kan. Saya cakap, perkataan Ramadan ni, dia datang daripada dua. Ramad ni panas. Panas luar, panas dalam. Sebab dia dua, alif dun dekat situ, dia musannaf. Kan? Panas luar bermaksud cuaca. Panas dalam bermaksud individu. Kan, nak tahu individu tu panas ke tidak, cuba tengok minggu pertama ambil bubur. Saya beri contoh tu. Kan, kalau tak gaduh tak sah. Kenapa nak kena gaduh sedangkan bubur tu percuma? Sebab manusia emosi. Saya dah beratur panjang tapi saya tak dapat bubur. Macam mana ni? Macam mana? Kan, itulah Allah Ta'ala punya ketentuan. Itulah takdirnya dia tak dapat. Ada orang tak beratur, dah lambat keluar kerja, kemudian ada urusan lain, tak sempat beratur. Kan? Sampai-sampai sebenarnya masih ada baki lagi. Nampak? Memang itulah rezekinya, maka dia dapat. Saya dah beratur daripada awal, tapi kenapa saya tak dapat? Kenapa orang tu dapat? Kan? Itulah nama dia rezeki. Rezeki seseorang tu kadang-kadang boleh sampai, kadang-kadang boleh tidak. Maka tapi manusia gagal memahaminya, maka manusia masukkan emosi tadi dan berlakulah pertelingkahan yang membawa kepada kemusnahan. Dia tak pernah membawa kepada kebahagiaan. Sebab tu tadi doa tadi saya kongsikan ialah untuk kita jangan dibiarkan oleh Allah SWT menentukan diri kita sendiri, walaupun sekelip mata. Kerana apabila kita menentukan diri kita sendiri, kita biasanya akan menyimpang jauh dalam hal ini. Dan saya belanja lagi satu doa, maka nanti kita akan gabungkan seluruhnya. Doa ini daripada Ibn Umar, riwayatnya radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa di antara doanya ialah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatik. Maksudnya, ya Allah, aku mohon berlindung dengan engkau daripada kehilangan nikmat daripada engkau, perubahan kesejahteraan daripada engkau, dan kejutan kemurkaan engkau.
Tiga perkara yang disebutkan oleh Ibn Umar. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik. Berlindung daripada nikmat, kan, kehilangan nikmat daripada engkau. Kita tak nak kita hilang nikmat daripada Allah SWT. Allah Ta'ala berikan kita usia, itu nikmat. Allah Ta'ala berikan kita masa berada di rumah, itu juga merupakan nikmat. Allah Ta'ala bangkitkan kita daripada tidur, itu juga merupakan nikmat, kan. Wa tahawuli afiyatik, dan perubahan kesejahteraan. Perubahan kesejahteraan. Kita ni, sejahtera ni maksudnya apa? Keamanan, ketenangan. Boleh tak dia berubah? Dia berubah. Kita ambil contoh sekarang ni, kan, kita ni dalam keadaan berperang ataupun tidak? Tak. Kita dalam keadaan tenang, aman, kan, tak ada pertumpahan darah. Bila kita tengok balik berita tentang wabak ni, ada tak, memang tak ada pertumpahan darah, ada tak kematian? Kematian banyak, kan. Laporan menunjukkan bahawa kematian telah melepasi suku juta. Ramai tak? Ramai, kan. Berapa banyak negara yang terjejas? Negara terjejas hampir semuanya. 195 negara terjejas. Tidak ada satu negara pun sebenarnya, kan, yang terlepas daripada wabak COVID-19. Maka perubahan dalam sejahtera, kan. Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut. Nikmat kita boleh keluar, kita boleh pergi kerja, kan. Allah Ta'ala tak jadikan peperangan di dalam dunia hari ini. Betul apa saya pernah kongsikan sebelum ni, kita berada di dalam perang dunia ketiga. Kenapa kita sebutkan perang dunia ketiga? Sebab seluruh dunia terkesan. Seluruh dunia terkesan, ramai kematian, ekonomi terjejas. Betul tak? Tetapi nampak tak keruntuhan apa bangunan sebagainya? Tak ada. Kan, ada tak peluru-peluru yang terbang? Tak ada. Kan sekarang ni kita tengok di antara tentera dengan pegawai perubatan, mana lebih tinggi, kan, lebih peranan, lebih tinggi pegawai perubatan. Pegawai perubatan waktu perang diperlukan, waktu wabak pun diperlukan. Nampak, kan? Maka di situ kita lihat Allah Ta'ala tuhawwilu afiyatik, iaitu perubahan kesejahteraan daripada engkau. Kan. Yang ketiga ialah wa fujaati nikmatik, dan kejutan kermurkaan engkau. Kenapa kejutan? Kadang-kadang Allah SWT menurunkan sesuatu musibah tu dalam keadaan kita terkejut, tak jangka. Seperti mana sekarang ni, wabak ni, kan, tsunami. Manusia tak jangka akan adanya tsunami, walaupun ada tanda-tandanya. Sebahagian mengatakan bahawa dah dapat tanda awal, tapi manusia dalam keadaan leka. Apabila datang gelombang besar, kan, barulah terkejut. Itu dipanggil fujaatan nikmatik, kan. Dia terima kejutan kemurkaan engkau. Sama juga dengan wabak 19 ini, COVID-19. Disebut sebagai COVID-19 sebab dia dah berlaku pada tahun 2019. Kalau dia berlaku pada tahun 2020, maka dia akan jadi COVID-20. Tapi manusia tahu tak waktu tu merupakan satu benda yang besar? Tak ambil istifadah, tak ambil peduli, kan. Masih lagi dalam keadaan tenang, suka, tak ada masalah. Ni sikit je, ni tak kuat dan sebagainya. Akhirnya hari ni kita melihat ada gelombang, dan sebahagian medical term disebutkan sebagai there's a second wave, there's a third wave, kan. Padahal tak ada laut, tak ada air, tapi ada gelombang. Kerana apa? Ia datang dalam keadaan musibah. Musibah yang datang tu, kan, dia berbentuk sekali datang, maka waktu dia panggil sebagai gelombang. Maka ini merupakan perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ya Allah, kan, aku berlindung. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Aku berlindung daripada engkau, daripada kehilangan nikmat engkau. Wa tahawuli afiyatik, perubahan kesejahteraan daripada engkau. Wa fujaatin nikmatik, dan kejutan kemurkaan engkau. Maka ini merupakan doa yang kita pegang. Para jemaah sekalian, terdapat 3 doa mustajab yang diajarkan ataupun diberitahu oleh Nabi SAW. Apa dia? 3 doa mustajab itu tanpa syak lagi doa, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa bapa kepada anaknya. Maka dalam hal ini 3. Pertama, orang yang dizalimi. Ada di antara kita itu dizalimi dalam berbagai cara. Maka cara terbaik ialah berdoalah. Berdoalah sebanyak mungkin, kerana doa-doa mereka ini adalah mustajab. Kedua adalah doa orang bermusafir.
Kan ada sebahagian kita yang bekerja, saudara kita daripada negara lain bekerja datang di sini, mereka pun musafir tapi mereka mencari rezeki kan. Maka kuatkanlah semangat mereka dengan kata jangan putus doa. Jangan putus doa. Seringkali saya sebutkan ini. Yang ketiga ni paling penting. Apa doa dia? Ialah wada'watul walid ala waladihi, iaitu doa bapa kepada anaknya. Seringkali kita dengar doa ibu kepada anak, sekarang ini doa bapa kepada anak. Doa anak kepada orang tua biasa kita dengar, tapi pernah tak ataupun selalu tak kita dengar doa bapa kepada anak? Wahai bapa-bapa sekalian, jangan putus doa terhadap anak. Kan, seburuk-buruk anak, sejahat-jahat anak, ia pasti mendapat perkenan doa daripada Tuhannya. Selagi mana ayahnya tak putus doa. Kan, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan anak dan sebagainya. Jangan buat keluarkan perkataan yang tidak sepatutnya. Berdoalah. Setiap anak tu dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya mencorak dia. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Kan, kalau teruk orang tu, maka lihat balik bagaimana dibawa oleh orang tuanya. Maka 3 doa tadi saya kongsikan, kan, semoga ia menjadi manfaat, khususnya di dalam 10 malam terakhir ini. Rebutlah peluang sebanyak-banyak mungkin. Kan, jadikan 10 malam terakhir ini sebagai satu kenangan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini para jemaah sekalian, ramai di antara kita yang kena bertugas, yang perlu bertugas daripada rumah. Maka inilah peluang untuk kita menggandakan amalan kita dengan bangun malam. Kan, mungkin boleh bangun seawal 3.30 pagi. Maka hari sebelumnya habis solat isyak berjemaah di rumah, terus tidur. Tak ada istilah kan daripada masjid nak balik ke rumah makan masa, kan, mungkin nak pergi makan kejap, nak singgah gelang istilahnya. Tahun ini tidak ada semua tu. Habis tarawih dalam sekitar 9.30, pukul 10 tidur. 10 tidur, 3.30 bangun buat. Ini merupakan peluang terakhir kita. Kita tidak tahu sama ada kita mempunyai peluang selepas ini. Kita tidak tahu berapa lama wabak COVID-19 akan bertapak di bumi ini. Maka ambil peluang sebanyak mungkin. Berdoalah, tadalah tangan, khususnya dalam keadaan sekarang ini. Kan, kita di dalam keadaan dilanda ujian. Inilah doa ni. Berdoalah segalanya, kerana Allah SWT sangat sayang hamba-hamba yang mengharapkan daripadanya. Oleh itu, berdoalah kita insya-Allah. Jaga diri, fokus ibadah, belanja doa insya-Allah. Oleh itu, selamat menjalani ibadah bulan Ramadan ini. Rebutlah peluang malam terakhir ini. Dan saya ucapkan minal aidin wal faizin wa maqbulin. Semoga Allah Taala terima segala ibadah kita di dalam bulan Ramadan, supaya kita digelarkan sebagai orang yang berjaya apabila melepasi bulan Ramadan kelak insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.